Kita tahu dah, kita rasa dah kata syaitan bisik kita. Kita tak nak dengar apa ni. Tak dengar ni, tapi dia duk buah perasaan. We nampak kata orang tu karuk, itu gini je sebagainya, macam-macam lah mari kita tu. Dia. Jadi mari cara dia kita tak tahu. Tapi kita tu adalah turut dia tu dalam hati kita tu. Tu dia. Was-was dan bisikan syaitan di dalam jiwa manusia itu tidak diketahui kafiatnya dan caranya oleh kita. Kita tak tahu cara dia. Tetapi kita akan dapat pastinya di dalam kenyataan hidup yang beraneka macam keburukan di dalam hidup. Jadi kita boleh tahu hasil daripada dia duk bisik kita tu, kita pergi buat benda tu dalam hidup kita ni. Macam-macam lah. Kalau nak pergi buat kenak bahagia, pergi buat kenak bahagia lah. Kalau nak kata korang, berkata korang lah. Nak maki korang lah. Itu maknanya hak dalam kenyataan hidup kita ada macam-macam. Hak yang ubah lagu mana tu kita tak tahu juga. Tak ada boleh rasa benda tu. Cara dia tu. Tapi dalam petikam kita tu ada. Menapak kata itu perbuatan syaitan biasa itu. Bukan pada ajaran Allah dak. Sesungguhnya syaitan telah isytihar peperangannya terhadap anak Adam dan telah diizin kepadanya oleh Allah mengikut hikmat yang dikehendakinya. Syaitan dia isytihar dah untuk nak perang anak Adam, dia nak lawan anak Adam, dia nak kena anak Adam. Jadi setelah Allah menetapkan dia kata mung tu neraka dah, tetap neraka. Itu dia pun kalau gitu aku nak kena anak Adam, aku nak waswahkan anak Adam. Jadi Tuhan izin ke dia situ, ada hikmat. Kita tak tahu hikmat gapo tu. Jadi dakwaan syaitan hendak daripada Taala dia nak kena anak Adam tu, Tuhan izin ke dia. Jadi ada hikmat lah. Apa hikmat tu kita tak tahulah. Allah izin pada dia tu. Dan Allah telah menyediakan iman kepada anak Adam sebagai perisainya. Jadi sebelah anak Adam ni tercada iman. Iman dalam hati kita sebagai perisai, sebagai penepih. Jadi tahu dah setara kitanya ialah syaitan. Terhawi penepih kita, wi iman pada kita. Tetepih, yang mari tetepih dengan iman tu. So, dan zikir sebagai bekalannya. Tuhan bagi zikir untuk bekalan kita, modal kita nak lawan syaitan. Ni Tuhan wi setia lek kita. Lek syaitan tu wi peluang ke dia atau lek kenak kita, atau nak wi suah pada kita, atau nak bisik benda buruk pada kita. Lek kita nak ada ni Tuhan beri senjata pada kita, ialah iman. Beri bekalan pada kita daripada zikir dan istiazah sebagai senjata juga. Istiazah, ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah memerintah supaya digunakan ke semua kelekapan itu untuk menghadapi syaitan. Lepas tu Tuhan suruh kita guna segala alat tadi untuk menghadapi syaitan. Mu kena pakai alat ni. Syaitan tu dia pisah untuk nak kena mu semacam, mu kena pakai alat ni untuk menghadapi syaitan. Pakai bekalan ni, pakai senjata ni, pakai alat ni untuk menghadapi dia. Tu duk kita dah lah, Tuhan dah kita. Tuhan tak ada Allah. Tak ada biar kata bila syaitan tu Tuhan bagi peluang pada syaitan, pas ikut mula syaitan, sebelah dia manusia ni Tuhan tak wi gapo, bukan begitu. Tuhan wi dah halak kita. Kena kita nak guna dah lah. Dia untuk menghadapi syaitan itu. Manusia tidak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan syaitan, melainkan mereka yang jaga Allah terhadapnya. Manusia tidak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan syaitan, melainkan mereka yang dijaga Allah terhadapnya. Tiap-tiap manusia tu ada syaitan belaka. Nak lepas pada syaitan tak boleh. Tu melainkannya kejahatan dia tu ada orang yang mana Allah jagakan dia, maka selamatlah. Jadi tiap-tiap orang itu adalah tak lepas daripada kuasa syaitan. Melainkannya orang yang mana Allah jagakan dia, barulah dia terlepas. Orang dia pakai senjata dia, pakai alat hak Tuhan bagi pada dia tu untuk itu syaitan, lepaslah dia.
Kalau lah orang itu tak ada pakai senjata ke apa, tu ngomong dengan syaitan, ngomong dia ngerti lah dia tu. Tu dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qalu wa iyyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Ini satu hadis. Nabi kata, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Masya-Allah. Maksudnya, tidak ada seseorang daripada kamu melainkan disertai dengannya oleh kawannya pada syaitan, jin. Tidak ada seseorang daripada kamu melainkan disertai dengannya oleh kawannya daripada syaitan ataupun jin. Tidak ada seorang daripada kita manusia ni melainkannya ada sama kita ni syaitan ataupun jin. Jadi nak lari pada syaitan, nak lari pada jin, tak ada lari kita. Jin bersama kita. Duduk dalam rumah pun kita sama jin. Kita tu luar apa ada jin. Duduk kita semua. Tidak ada seorang pada manusia ni melainkan bersama dia tu jin. Bersama dia. Jadi tak nak takut dah kita ke jin. Jin sama kita dah. Jadi, tak nak takut dah dia. Takut apa lagi? Dia ada sama kita dah. Jin ni. Tiap-tiap orang ada. Mereka bertanya, sahabat tanya Nabi, "Dan engkau juga ya Rasulullah? Engkau pun ada jin juga Rasulullah?" Ada. Sahabat tanya Nabi, engkau pun ada juga dengan jin ya Rasulullah? Jawab baginda, "Ya, ada. Bersama Nabi pun ada jin juga." Tiap-tiap orang ada jin belaka sama dia. Hatta Rasulullah pun ada jin juga bersama dia. Malaikat Allah telah menulungkan aku ke atasnya, maka terselamat. Ia tidak memerintah aku melainkan dengan perkara yang baik. Tapi Allah telah menolong aku. Bersama aku ni, bersama Nabi ni, ada jin juga. Tapi Allah menyelamatkan aku ke atasnya. Allah selamatkan aku. Jin ada tapi aku selamat. Allah jaga. Maka aku terselamat. Selamat seperti daya jin. Ia tidak memerintah aku melainkan dengan perkara yang baik. Jin bersama Nabi ni, dia kena suruh ilham benda baik ke Nabi macam. Dia tak ada beri benda buruk ke Nabi tak. Nabi seorang je. Pesan ni. Orang lain lagi tu adalah bersama jin, ada benda malak, ada benda buruk dan sebagainya. Jadi kita dapat tilah kata bersama kita manusia ni ada jin bersama kita nak lari tak boleh benda ni. Nabi telah cerita pada kita dalam hadis yang sahih. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian. Ayat yang keempat yang bersama kita, min syarril waswasil khannas. Ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maksudnya syaitan yang membisik dan mencapak khawatir lintasan-lintasan buruk dan jahat ke dalam hati manusia. Inilah syaitan yang bisik, al-khannas, yang membisik. Syaitan yang membisik dan mencapak khawatir lintasan-lintasan buruk. Dia capak benda buruk, gambar benda buruk, nampak benda tak molek dan jahat ke dalam hati manusia. Kita minta berlindung daripada syaitan inilah. Syaitan membisikkan hati manusia itu dengan suara yang sembunyi, yang tidak dapat didengarinya. Lalu dia mencapakkan perkara kesamaran, perasaan ketakutan, kebimbangan, sangka jahat, menghiaskan keburukan supaya dia nampaknya baik, memburukkan kebaikan supaya dia nampaknya buruk dan lain-lain. Ini maknanya syaitan yang bisik lagu ni. Kita dapat rasa daripada rasa kitanya, ni dia. Syaitan membisikkan hati manusia itu dengan suara yang sembunyi,
yang tidak dapat didengarinya. Kita tak dengar. Utamanya kita titah marilah benda tu. Ya bisik buruk mari kita tu. Kita tak dengar, tapi perkara tu boleh kita berasa oleh hati kita. Lagu tu apalah. Lalu dia mencapakkan perasaan kesamaran. Perasaan kesamaran, sok gitu, sok gini. Orang ni lagu tu, orang ni lagu ni sebagainya. Tu. Jadi mari pasal sok, dia makan duit. Dia ni makan dan sebagainya. Ikutlah. Dia mari sok. Jahat gitu, jahat gini. Perasaan ketakutan. Perasaan takut, perasaan bimbang. Mari memusik lagi kita ni. Kita tu berasa takut ke hatu dia juga duk usik kita lah hati. Ni. Kita berasa takut ke hatu, takut ke jin, nak pergi kubur tu takut. Jadi perasaan tu adalah daripada bisikan syaitan. Kebimbangan, bimbang kau ni. Nak pergi tu bimbang kau ni bimbang. Ya tak nak pergi bimbang. Pergi kau tu takut belaga kereta, buat kereta takut belaga, buat motor takut terbalik. Tak nak pergi lah. Dia. Jadi dia rasa bimbang macam sengkar jahat. Ya capak belaka. Suka jahat pada orang tu, suka jahat pada orang ni sebagainya. Menghiaskan keburukan supaya nampaknya baik. Ya buat benda buruk tu nampak baik. Nampak molek. Benda buruk tapi ya hias jadi nampak molek. Memburukkan kebaikan supaya nampaknya buruk dan lain. Benda molek tu, benda buruk tu apa nampak baik. Benda baik nampak buruk. Begitulah. Itu. Semua tu adalah daripada bisikan syaitan. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak dan kita tak dengar. Syaitan mengambil tempat di hati manusia untuk melaksanakan tugasnya, iaitu was-was ataupun bisikan. Dia ambil tempatnya hati manusia, tempat dia. Hati manusia adalah tempat syaitan duk tupu situ. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syaitan yudasimun ala qalbi bani Adam. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanas wa idza ghafal waswas." Masya-Allah. Nabi kata syaitan jasimun ala qalbi bani Adam. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanas wa idza ghafal waswas. Maksudnya syaitan itu duduk mencangkung di atas hati anak Adam. Duduk cangkung di hati anak Adam. Gitu congok situ di hati anak Adam. Ni Nabi royak pada kita. Kita tak rasa, kita tak tahu dah ni. Gitu situ. Ya. Syaitan itu duduk mencangkung di atas ke atas hati anak Adam. Maka apabila ia menyebut nama Allah, syaitan itu mengundur dirinya. Bila sebut nama Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, dia hundur. Dan apabila dia lalai, bila manusia terlalai, anak Adam terlalai, maka syaitan akan membisikkan kejahatan. Lepas tu dia isi kejahatan. Bila lalai tu, dia mari khoya tu, khoya ni mari pusing kata. Dia. Itu adalah syaitan. Bila mari pasal lagu tu, kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah isti'azah kepada Allah SWT supaya Allah selamatkan kita daripada benda tu. Dalam susunan ayat min syarril waswasil khannas menunjukkan di atas sifat bagi syaitan al-khannas, iaitu dia bersifat waswas, membisik dan mengganggu, dan dia juga khannas, datang dan menghilang, dan diekori pula dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menunjukkan di atas kerja dan peranan syaitan itu. Ini segi susunan ayat lah. Dalam agama mengkajikan susunan ayat bahasa Arab ni kata, dalam susunan ayat min syarril waswasil khannas menunjukkan di atas sifat bagi syaitan al-khannas. Ini tunjuk sifat. Iaitu sifat syaitan khannas lagu ni, iaitu dia bersifat waswas. Min syarril waswas. Jadi dia tu syaitan khannas, bersifat dianya ialah waswas, membisik dan mengganggu. Ya haru, ya kacau. Dan dia juga khannas, datang dan menghilang. Ya mari, ya gaib. Ya mari, ya gaib. Jadi ini sifat dia. Dan diekori pula ayat tu dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang menunjukkan di atas kerja dan peranan syaitan itu. Ini kerja dia. Was-was, itu kerja dia. Nah,
maka susunan ini dapat menggerakkan suatu perasaan kesedaran dan berjaga-jaga daripada bisikan dan keburukan itu dengan ada persediaan dan persiapan untuk menolakkan keburukan itu, iaitu dengan bertumpu dan berlindung kepada Allah yang tunggal dengan senjata iman dan zikir pada Allah Azza wa Jalla. Jadi dari susu ayat tadi kita dapat tahulah sifat syaitan dan hijau dia. Sifat syaitan dan hijau syaitan kita dapat kenal lah. Jadi maka dengan susunan ini dapat menggerakkan suatu perasaan kesedaran. Ini kita sedar, menggerakkan perasaan kesedaran pada kita. Bila kita kenal syaitan sifatnya lagu tu dan hijaunya lagu tu, maka kita sedarlah dan dapat berjaga-jaga daripada bisikan dan keburukan itu. Boleh kita jaga, boleh kita ingat. Kata Demon ni lagu ni, sifatnya lagu ni, hijaunya lagu ni. Kalau itu kita boleh jaga, boleh kita beringat. Dengan ada persediaan dan persiapan untuk menolakkan keburukan itu. Kita ada boleh kita jaga, boleh kita beringat dengan persiapan untuk nak tolakkan benda tu. Yang mari boleh kita tolak, yang mari boleh kita tolak. Iaitu ni senjata kitanya. Dengan bertumpu dan berlindung kepada Allah yang tunggal. Tumpu pada Allah. Nak pergi pada orang lain tak boleh pergi dah. Kena tumpu pada Allah dah kita ni. Bila syaitan mari lagu ni, kita bertumpulah pada Allah Ta'ala dengan senjata iman. Mengikut bagaimana Allah telah perintah kita pakai senjata iman dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Senjata iman dan zikir kepada Allah Ta'ala. Itu senjata kita. Jadi itulah apa dia cara kita nak menolak syaitan. Jadi bukanlah kita menolak dengan cara-cara lain pada bertumpu pada Allah. Tadi tidak ada cara nak bertumpu pada Allah. Lain pada tumpu pada Allah, tak boleh lagi dah kita dengan syaitan ni. Kerana syaitan dia cerak dah. Dia nak lawan kita, seteru kita dah. Maka Allah beritahu kepada kita dah, dan Allah akan jaga kita kerana dia tu beri dah ajaran pada kita, beri senjata pada kita. Pakai senjata itulah. Minal jinnati wan nas, maksudnya minta perlindungan dengan Allah itu daripada was-was, bisikan dan hasutan yang keluarnya daripada jin dan manusia. Jadi minta lindung dengan Allah daripada was-was syaitan, bisikan syaitan, hasutan syaitan dan juga hasutan yang keluar pada manusia, daripada jin dan manusia. Syaitan, jin dan manusia. Jin menampakkan was-was dan bisikan-bisikan buruk ke dalam hati manusia dengan suara sunyi yang tak dapat didengarnya, dan kesannya dapat melakukan berbagai-bagai keburukan dan kemusnahan di dalam hidup manusia. Jadi kita minta berlindung pada jin dan juga berlindung pada manusia. Jin ni was-was dia bisikkan benda buruk dalam hati manusia dengan suara yang mana tak dengar, tapi kesannya pon daripada dia bisik tu ialah melakukan berbagai keburukan. Timbul berbagai keburukan, benda-benda yang buruk, benda tak molek timbul, dan kemusnahan dan kerusakan dalam hidup manusia ni. Maka menunjuk kata jalan jin tu. Tu bila timbul benda buruk dalam hidup kita manusia ni. Manusia juga bekerja sebagaimana kerja-kerja syaitan pada mencapakkan was-was dan bisikan ke dalam hati sesama manusia dengan suara yang didengarinya. Manusia pula dia bisik juga, tapi bisikkan manusia ni dengan suara dengar. Dia bisik mencapakkan benda-benda buruk pada kita. Dia bisik tu hasil pada syaitan bisik dia dah. Hasil pada syaitan bisik dia dah benda buruk. Dia bisik kita, dia manusia, kita dengar bisik dia tu. Dia. Jadi bisikan dia itu kita dengar. Dia menghiaskan perkara yang buruk dan memburukkan perkara yang elok, membangkitkan perasaan dalam hati dengan kata-kata yang menyesatkan. Dia menyamarkan diri sebagai seorang penasihat yang baik dan benar dengan kata-kata nasihat yang benar, tetapi sebaliknya pengikut nasihat itu menjadi mangsa kepada keburukan dan kejahatan syaitan daripada jin dan manusia. Ini dia.
Jadi bisikan hak manusia ni kita dengar, dia menghiaskan perkara yang buruk. Benda tak molek, ia je dapat molek. Hak manusia ni supaya ngejing dah lah. Dan memburukkan perkara yang elok. Benda hak molek tu dapat buruk, benda hak buruk dapat molek. Membangkitkan perasaan di dalam hati dengan kata-kata yang menyesatkan. Ya, tanik ke dalam hati manusia ni perkara yang menyesak, dengan kata-kata yang menyesak. Kata yang untuk menyesak orang lah. Jadi bila dia bisik pada manusia tu dengar sesama manusia ni. Dia menyamarkan dirinya sebagai seorang penasihat. Dia menyamarkan diri dia. Dia pelan tubuh dia tu, sedang tubuh dia tu sebagai penasihat yang baik. Yang nasihat baik ni, yang royak benda hak molek. Royak benda hak benar, takut demo tu sesak gitu gini. Ini manusia, jin pada manusia. Dia menyamarkan dirinya sebagai seorang penasihat yang baik dan benar dengan kata-kata nasihat yang benar. Royak pada manusia sebagai nasihat pada demo. Jadi nak royak benda hak benar. Jadi ini adalah pada bisikan syaitan manusia. Jadi dia menyamar diri sebagai orang nasihat. Nasihat dia ramai-ramai ni nah, dia mau jangan dengar TV cang 3-4 cang tu. Kerana itu adalah nak menyesatkan manusia. Ya royak gitu nah. Ada. Misalnya dia biasa dengar ni, ada. Nasihat pada kaum muslimin dan muslimat semua ni, jangan buka dengarlah TV 3-4 cang tu. Ada. Kerana itu adalah nak menyesatkan manusia. Tolong nasihat pergi ke demo ya hamba ni. Ada. Itu bisikan syaitan tu. Ada. Dia. Nampak tak? Perkara ni sebar. Kau atas lupa supaya juga. Kau paktai tombol supaya juga. Nasihat juga tak siapa dengar 3-4 cang TV tu. Ada. Ini adalah bisikan syaitan yang menyamarkan tubuh sebagai penasihat. Sebagai penasihat. Takut dia mau sesak. Ada. Molek tu. Takut dia sesat kena dah. Tapi dia tu menyesatkan orang tak khabar. Dia tak khabar dia menyesatkan orang. Itu dia. Nauzubillah min zalik. Tetapi sebaliknya, pengikut nasihat itu menjadi mangsa kepada keburukan dan kejahatan syaitan daripada jin. Sebaliknya, orang yang turut ni lah jadi mangsanya. Jadi mangsa. Apa dia? Masar ke apa yang siapa ke apa? Penjira. Jadi kita hak dengar nasihat saat ni lah penjira, jadi mangsa kepada pada kejahatan dan keburukan syaitan. Sebab apa? Bila kita tak dengar 3-4 TV tu, tak ada reti gapo. Dia kan jahil, dia tak reti. Orang pergi pekat takar dah, kita nak dengar takut sesak. Dia dengar takut sesak. Betul tak dengar. Dia bukanya, buka hak tu. Lakon ni sebagainya. Hak tu tak apa, tak lari tu. Hak tu tak ada pihak lari tu. Hak larinya hak 3-4 cang ni, jangan buka, jangan dengar. Hak tu tak lari. Ni adalah waswas pada syaitan, jin dan manusia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah kaum muslimin dan muslimat, rupa bisikan syaitan daripada jin dan daripada manusia. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Surah Al-An'am ayat 112. Maksudnya, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap orang nabi itu musuh seteru. Setiap orang nabi ada musuh. Allah jadikan setiap orang nabi itu ada musuh. Nabi itu ada musuh, ada seteru dia, iaitu syaitan daripada jenis manusia dan jenis jin. Syaitan ini adalah seteru bagi bagi setiap orang nabi. Seterunya ialah syaitan pada jin dan syaitan pada manusia. Sebagian daripada mereka membisikkan kepada setengah yang lain,
akan perkataan yang indah untuk menipu manusia. Bisik. Hak ni bisik ni, hak ni bisik anu. Untuk nak menipu manusia. Sebab tadi lah ada. Sebab tu kita tu kena beringat, kita kena belajar, kita kena tahu ramai-ramai. We tahu tu banyak sikit tahu tu. Jangan duk sekadar tahu sedia, tak ada nak tambah dak tu. Kena tipu demo sengertilah, ada. Maka untuk mengelak daripada bisikan dan hasutan syaitan, jin dan manusia, kita umat Islam diperintah supaya selalu meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu yang tunggal tanpa bersyirik dengan sesiapa pun dalam permintaan dan perlindungan itu. Jadi untuk kita nak mengelak pada bisikan dan hasutan syaitan, daripada syaitan, jin dan manusia tu, kita umat Islam ni diperintah supaya minta perlindungan daripada Allah. Kita minta perlindungan daripada Allah, minta istiazah, minta ma'unah daripada Allah, dan minta istiazah daripada Allah yang tunggal tanpa bersyirik. Jangan syirik dengan Allah Ta'ala dengan sesiapa pun dalam permintaan. Dalam mintaan kita tu tidak syirik, dan perlindungan itu kita tak syirik. Jadi minta daripada Allah yang tunggal, terus kepada Allah Ta'ala. Tu sabit ke tu sabit ke ni, tak lah. Itulah kita diperintahkan supaya dapat selamat daripada jin, daripada hasutan jin dan syaitan, daripada syaitan jin dan syaitan manusia tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat. 3 ayat yang sama kita tu adalah mutamak kitanya. Kita boleh tahulah apa yang mana kita belajar tadi daripada mutamak, untuk kita kenal jin, kenal dan itu ada senjata kita untuk lawan jin dan sebagainya. Pengejaran daripada ayat tadi kita dapat pengejarannya. 1, Allah mengajarkan kita cara beristiazah, minta perlindungan. Istiazah ni minta perlindungan daripada keburukan dan kejahatan syaitan, manusia dan jin. Allah ajar kita untuk kita istiazah, minta berlindung supaya selamat daripada keburukan, kejahatan syaitan, jin dan manusia, iaitu dengan menghadirkan sifat-sifat yang 3, rububiyah, kemilikan dan uluhiyah azza wajal. Jadi dalam ajaran Allah tadi itu, Allah bagi 3 sifat, rububiyah, Rabbin nas, dan kemilikan, Malikin nas, dan uluhiyah, Ilahin nas. 3 tu Tuhan bagi ajar kita. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Dan dengan sifat-sifat itu dapat dijaga dan diselamatkan daripada keburukan tersebut, insya-Allah. Dengan sifat itu adalah kita tu akan dapat selamat daripada keburukan syaitan dan tipu daya dia tu. Yang kedua, tempat perlindungan dan tupuan hanya Allah jua. Tempat kita berlindung, tempat kita bertupu, Allah. Tidak pergi pada yang lain dah. Tidak kepada yang lain. Dan beristiazah kepada yang lain daripada Allah adalah syirik dengan Allah Subhanahu. Kalaulah kita minta berlindung kepada yang lain pada Allah, berarti kita tu syirik dengan Allah pula. Kita minta berlindung dengan Allah, tidak pada yang lain. Yang ketiga, diberi peringatan bahawa iblis adalah seteru yang paling hebat pada manusia, dan baginya pembantu-pembantu yang terdiri daripada jin dan manusia. Kita nak ingat, kata iblis adalah seteru yang paling hebat pada manusia. Penolong dia, pembantu dianya terdiri daripada jin dan juga daripada manusia. Yang keempat, diberi senjata kepada orang mukmin untuk menghadapi bisikan, tipu daya dan segala keburukan syaitan daripada jin dan manusia dengan senjata iman dan zikrillah. Jadi kita diberi senjata untuk kita nak hadapi bisikan dan tipu daya itu, ialah dengan senjata iman dan zikir pada Allah Ta'ala. Maka itulah senjata kitanya. Jadi kita tu gunakanlah senjata tu untuk menghadapi tipu daya dan bisikan jin dan bisikan manusia. Semoga kita selamat padanya, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat, 3 ayat yang mana dah sama kita, yang mana kita dapat pada hari ini. Alhamdulillah. Maka cukuplah kita setakat ini hubungan dengan pembinaan diri, dan kita insya-Allah masuk pada hadis kita sikit. Ada
hadis 40 kita tu, insya-Allah kita sambung hadis sikit lagi. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมงเมื่อน้ำมันฮับปะตุเซาดะ 100% ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่ช่วยบำรุงผิวพรรณหลายชนิดมาอยู่ในส่วนประกอบของสบู่เหลวไวท์ช็อคขอเสนอBlack Sheet Shower Gel ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายสรรพคุณฮับปะตุเซาดะมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อในตัวทำให้ชำระสิ่งสกปรกจากมลภาวะต่างๆสำหรับทุกสภาพผิวช่วยรักษาความชุ่มชื่นให้กับเซลล์ผิวหนังลดอาการแห้งกร้านของผิวบรรเทาโรคผิวหนังบางชนิดเช่นผื่นผิวหนังเรื้อรังลดจุดด่างดำที่ผิวหนังช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นช่วยปรับสภาพผิวที่ไหม้จากแสงแดดฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำให้กลับมามีชีวิตชีวาผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาราคาขวดละ160 บาทสนใจสั่งซื้อโทร 0915544244 0915544255 เพื่อสุขภาพผิวที่ดีเช่นคุณนี่คือแคปซูลชนิดซอฟต์เจลส่วนนี่คือแคปซูลชนิดแข็งแคปซูล2ชนิดนี้แตกต่างกันยังไงกรรมวิธีการผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทแคปซูลซอฟต์เจลเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตยาชนิดแคปซูลซึ่งต้องผลิตผ่านเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมยาที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้นแคปซูลชนิดซอฟต์เจลจะป้องกันตัวยาไม่ให้สัมผัสกับอากาศทำให้รักษาสรรพคุณทางยาเอาไว้อย่างครบถ้วนตัวยาที่ถูกบรรจุในแคปซูลซอฟต์เจลจะคงรูปป้องกันอากาศและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของตัวยาคงไว้ซึ่งคุณภาพของตัวยาสำคัญและวิตามินต่างๆในน้ำมันฮับบะตุเซาดะและแน่นอนแคปซูลชนิดซอฟต์เจลผลิตจากพืชได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผลิตภัณฑ์แพทย์ W จึงเลือกใช้แคปซูลชนิดซอฟต์เจลผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณภาพตัวยาอย่างเต็มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แพทย์ W สินค้าคุณภาพดีที่เหมาะกับคนรักสุขภาพtiada dapat memudarat bahaya terhadap mereka oleh orang yang menyalahi mereka sehingga tiba urusan Allah. Jadi ada orang yang menyalahi mereka itu tak ada lebih mudarat pada umat ni. Orang yang menyalahi apa dia umat ni tak kuasa nak buat mudarat pada umat ni sehingga datanglah tibalah urusan Allah. Dan siapa kehendaki Allah tak apa jadi ke mana-mana apa. Diri manusia lain nak yang menyalahi umat ni nak mudarat tak mudarat, mereka tak kuasa nak mudarat. Jadi orang yang nak bagi mudarat atau bagi manfaat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai masanya itulah kembali pada Allah lah benda tu. Intisari dan pengajaran pada hadis yang mana sama kita ni, yang pertama memahami hakikat agama adalah suatu keninaan Allah yang amat penting. Nak faham hakikat agama sebenar tak sebenar ajaran agama ni adalah suatu keninaan Allah yang amat penting. Ini pemberian Allah lah. Untuk nak faham tu. Kerana dengan memahami hakikat agama yang sebenar itu akan dapat melancarkan segala urusan agama dengan baik dan licin. Jadi bila kita faham hakikat agama sebenar ni, kita dapat jalanlah urusan agama dengan baik. Kalau tak faham tu, dia nak jalan tak boleh lah. Tu sebab tu orang yang mana Allah faham ni adalah Allah bukakan pintu kebaikan pada dia dah. Alhamdulillah. Mereka yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, ia memberi kepadanya pahaman agama dengan sebenar dan sedalam-dalamnya. Kemudian mudah pula untuk dilaksananya. Orang yang mana Allah kehendaki kebaikan, Allah beri faham agama hak sebenar dan beri faham dengan dalamnya. Faham dalam agama tu. Dan mudah pula untuk laksananya, mudah nak pertibat. Ya terkadang nak faham tu pun susah. Lepas tu nak buat apa payah. Terkadang faham dah. Lepas tu tak dapat hidayat pada Allah untuk nak buat. Ya tak buat. Jadi yang mana Allah kehendaki kebaikan pada orang tu, Allah faham mudah dan mudah dia buatnya. Tak ada payah nak buat.
Dia terkadang benda tu benda bukan payah. Benda bukan payah, benda buat tu bukan payah. Tapi bila tak dapat hidayah dan taufik pada Ta'ala, tak buka pada dia tu, payah nak buat. Payah nak buat. Maya 2 rakaat payah. Baca Quran pun payah hari-hari tu. Benda tak payah ni. Tapi nak baca payah. Ada? Tak nak baca, puasa jemu, puasa puas, tengok Quran pun puasa puas. Tak ada dia. Itu alhamdulillah lah Allah hidayah pada kita semua ni pada kebaikan tu, kita dapat faham dan dapat kita buat. Sembahyang jemaah bukan payah, orang bagi saja, tapi payah nak pergi. Tu orang tak ada nak kebaikan pada dia tu. Yang ketiga, segala ilmu adalah ilmu Allah. Dengan tak faham kata ilmu semua ilmu Allah belaka. Dia mengajar dan memberi pahaman dan tangkapan yang baik kepada mereka yang ia kehendaki. Maka berbahagia dan bertuahlah mereka yang dikurniai pahaman yang baik terhadap agamanya. Jadi agama ilmu Allah. Allah mengajar. Allah beri pahaman pada kita. Allah beri tangkapan kepada orang yang mana Allah kehendaki. Saya nak beri itu yang mudah saya buka bagi dia. Orang ni bahagialah, bertuahlah mereka yang mana Allah kurniakan pahaman yang baik terhadap agamanya. Alhamdulillah. Maka kita bersyukurlah pada Ta'ala yang bagi pahaman pada kita semua setakat yang mana kita faham ni, dan dapat kita laksanakan setakat mana yang mana boleh kita laksana tu. Dan kita minta hidayah taufik pada Allah, tambah lagi pada apa yang mana Allah bagi pada kita tu, tambah lagi, bukan setakat ni tak. Yang keempat, mereka yang telah dikurniakan pahaman yang baik dan melaksanakan ajaran agama itu dengan sepenuh kesungguhan, maka dia sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu, insya-Allah. Orang yang mana Allah beri pahaman yang baik dan dia dapat laksanakan, dapat pertibatkan dengan penuh kesungguhan dia tu, ikut kemampuan dia tu, maka orang ini Allah jaga dia. Allah jaga dia. Tidak dapat memberi bahaya kepadanya oleh mereka yang menyalahinya, walaupun mereka terpaksa menempuhi berbagai-bagai ujian, tetapi mereka masih tegak di atas pendiriannya yang benar itu sehingga tibanya urusan dan ketetapan Allah yang terakhir. Jadi orang yang mana Allah buka pita hati lagu ni, dia dapat buatkan benda baik ikut kemampuan dia. Orang ni Allah jaga dia, walaupun dia terpaksa kena menghadapi ujian. Ujian ni biasa ya. Nabi-nabi kena uji, Nabi benar, tapi Allah jagakan. Jadi ada ujian, dalam ujian tu adanya hikmat-hikmatnya. Maka orang yang mana Allah bagi pahaman yang baik dan dapat laksanakan benda yang baik, dia tetap dijaga oleh Allah, dan dia tu walaupun terpaksa kena menempuhi berbagai ujian, tapi dia masih tegak atas kebenaran tu. Tegak atas kebenaran. Maka tegak atas kebenaran ni satu benda yang bukan mudah. Satu benda yang bukan mudah. Sehingga tibalah keputusan pada Allah, wal aqibatul lil muttaqin lah. Dan akibat terakhir adalah bagi orang yang muttaqin. Allah nak serah menjadi lagu mana tu, terserahlah pada akhir tu. Itulah maknanya kedudukan kita umat Islam. Yang kelima, hadis mengajarkan supaya kita tetap pendirian dalam melancar dan menegakkan agama dan bersabar dalam menghadapi segala ujian dan rintangan sehingga tiba ketetapan daripada Allah yang terakhir, insya-Allah. Jadi hadis ini mengajar kepada kita supaya kita tu tetap tegak di atas pendirian, sabar dalam menghadapi segala ujian dan rintangan sehingga tiba yang terakhir keputusan pada Allah Ta'ala lah. Allah nak buat agama tu serah pada dia. Kita tu kena tegak di atas pendirian yang benar ni. Nabi SAW mengajar umatnya berdoa kepada Allah supaya sentiasa dipimpin ke jalan hidayat. Nabi ngajar umat supaya berdoa kepada Allah supaya Allah tu pimpin ke
ke jalan hidayahnya. Di antara doa Nabi ajarnya, Allahumma alhimni rusdi wa'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa'izni min syarri nafsi. Nah, itu doa. Maknanya ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan petunjuk bagiku. Minta saya tunjuk jalan. Tunjukkanlah saya ke jalan petunjuk, jalan hidayah. Mana jalan hidayah? Jalan petunjuk ke jalan baik. Minta tunjuk bagi aku. Dan jauhilah aku daripada keburukan diriku. Minta saya jauh, wa'izni min syarri nafsi. Keburukan diri dia minta jauh. Minta saya jauhkan kita daripada keburukan diri kita. Diri kita ni adalah banyak benda buruk ni dari itu, daripada dalam diri kita ni yang dok tipu daya oleh syaitan tadi. Maka itulah doa Nabi ajar kita, dan kita berdoalah dan isti'azahlah dengan Allah Taala daripada syaitan-syaitan. Itulah kaum muslimin dan muslimat, satu hadis yang mana sama kita pada hari ini yang dapat kita ambil faedah daripadanya, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala yang dapat memanjangkan umur kita hingga sampai kita masuk tahun baru hijrah. Sekarang itu tahun baru dah ni, Pimai dah kita ni. Pimai dah kita, alhamdulillah. Ni kita telah masuk tahun baru hijrah. Hari ini hari yang kedua di bulan Muharram 1436. Dia 1436. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari yang kedua, dan hari Ahad dapat adalah hari yang ke-9. Hari Senin atau hari 10. Jumpa pula kita dengan hari Ashura. Dia jumpa kita hari Ashura sebagai tazkir, mengingatkan kepada kita hari 9, hari 10 ataupun 10-11 adalah disunatkan kita tu berpuasa hari Ashura. Hari Ashura minggu depan. Jadi kalau mengikut petiting yang mana sama kita ni, banyakkannya adalah hari ni hari yang kedua. Jadi mungkin ada balai petiting lah ada. Jadi kalau hari ni kedua, maknanya Ahad dapat tu hari yang ke-9. Kita puasa lah Ahad dapat tu 9, 10. Puasa 2 hari. Supaya dapat menyalahi Yahudi. Yahudi puasa sehari saja. Yahudi puasa sehari, hari Ashura. Kita puasa 2 hari kerana menyalahi ulangan Yahudi. Maka itulah sebagai peringat pada kita, takut kita lupa. Dia ingat petitin puasa ni sampai hari hasib cek tu lambat lagi, banyak bulan lagi. Kita sapa dulu dah. Alhamdulillah. Itulah sebagai tazkir pada kita semua. Semoga kita dapat ikut jalan yang baik, ikut apa yang mana Allah dan Rasul telah mengajarkan kepada kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมง เมื่อน้ำมันฮับปะทุโซดา 100% ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่ช่วยบำรุงผิวพรรณหลายชนิดมาอยู่ในส่วนประกอบของสบู่เหลว ไว้ชอขอเสนอ Black Sheet Shower Gel ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายสรรพคุณฮับปะทุโซดามีคุณสมบัติฆ่าเชื้อในตัวทำให้ชำระสิ่งสกปรกจากมลภาวะต่างๆสำหรับทุกสภาพผิวช่วยรักษาความชุ่มชื่นให้กับเซลล์ผิวหนังลดอาการแห้งกร้านของผิวบรรเทาโรคผิวหนังบางชนิดเช่นผื่นผิวหนังเรื้อรังลดจุดด่างดำที่ผิวหนังช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นช่วยปรับสภาพผิวที่ไหม้จากแสงแดดฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำให้กลับมามีชีวิตชีวาผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาราคาขวดละ160 บาทสนใจสั่งซื้อโทร 0915544244 0915544255 เพื่อสุขภาพผิวที่ดีเช่นคุณนี่คือแคปซูลชนิดซอฟต์เจลส่วนนี่คือแคปซูลชนิดแข็งแคปซูล2ชนิดนี้แตกต่างกันยังไงกรรมวิธีการผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทแคปซูลซอฟต์เจลเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตยาชนิดแคปซูลซึ่งต้องผลิตผ่านเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมยาที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้นแคปซูลชนิดซอฟต์เจลจะป้องกันตัวยาไม่ให้สัมผัสกับอากาศทำให้รักษาสรรพคุณทางยาเอาไว้อย่างครบถ้วนตัวยาที่ถูกบรรจุในแคปซูลซอฟต์เจลจะคงร
รูปป้องกันอาการและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของตัวยาคงไว้ซึ่งคุณภาพของตัวยาสำคัญและวิตามินต่างๆในน้ำมันฮับบาตุสซาดาและแน่นอนแคปซูลชนิดซอฟต์เจลผลิตจากพืชได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและนี่เป็นเหตุผลที่ว่า